We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better. Pesanan dari penaja yang seterusnya iaitu tentang pengambilan gambar melalui video cam. Kami berharap tidak berlakulah pengambilan gambar melalui video cam, sebab pengambilan gambar ni dikhaskan untuk syarikat alias Salam sahaja, ya, alias Salam yang telah pun termaktub di sana. Jadi kita khaskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengurusi majlis, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita ucap dan lapahkan syukur kehadrat Allah yang dengan pertolongannya dapat kita berada di dalam masjid rumah Allah ini pada malam ini untuk meneruskan kuliah bulanan kita, iaitu kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita akan dicatatkan oleh para malaikat sebagai satu amal soleh yang akan kita lihat pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Kita sambung muka surat berapa? 18. Kat mana ya? Atas, bawah. 18. Jawi. Jawi. Tak ada seorang Jawi. Ya? Tengok tu. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa iman itu pada mazhab Imam kita Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota, seperti mengucap dua kalimah syahadah dan seperti mengiktikadkan dengan putus bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan seperti mengerjakan semayang. Kerana hadis Bukhari, qala tadruna mal iman billahi wahdah, qalu wallah wa rasuluhu a'lam, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya sabda Nabi SAW, adakah mengetahui kamu apa iman dengan Allah ketunggalannya itu? Bersembah mereka itu sahabat Allah Ta'ala dan pesuruhnya juga yang lebih mengetahui. Sabda ia Nabi, bersaksi bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita sambung lagi tentang iman. Jadi berkata Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, tiga orang imam rahimahumullahu ta'ala. Maksud rahimahumullah ini, mudah-mudahan Allah berikan kasih dan sayangnya kepada mereka. Jumlah doa ni,
Sebab tu kita dengar bukan saja nama ulama, bahkan nama-nama tok guru, nama-nama orang alim, nama-nama kiai, nama-nama orang yang berbakti kepada agama, sunat kita kata rahimahullah. Maksudnya mudah-mudahan Allah sayang kepada mereka. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka bukan saja terkenal di dalam ilmu fiqh, tapi juga terkenal dalam ilmu tauhid. Kitab bab yang kita bicara ni bab tauhid. Jadi disebut sini berkaitan di sisi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, maksudnya dalam ilmu akidah, bukan dalam ilmu fiqh. Imam Syafi'i, kita kenal Imam Syafi'i. Siapa tahu nama Imam Syafi'i? Muhammad. Ya tak, Muhammad. Nama benda Imam Syafi'i. Muhammad Idris. Orang belakang khabar, mu dengar je. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Bukan nama dia Syafi'i. Nampak? Muhammad bin Idris. Tapi kita tak kenal. Kita hanya kenal Imam Syafi'i. Kalau orang tanya siapa nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Syafi'i ni Syafi', tok nyang dia. Nampak? Tok nyang dia. Bukan dia. Imam Malik begitu, Malik bin Anas, seorang ulama besar yang menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik masih kecil. Masa itu Imam Malik mengajar di Mekah, di Madinah. Imam Syafi'i duduk di Mekah. Jadi mak dia dengar ada ulama besar nama Malik, Imam Malik lah. Jadi mak dia hambat Imam Syafi'i keluar daripada rumah masih kanak-kanak, pergi belajar dengan Imam Malik dan jangan balik. Nampak? Itu hebatnya ibu Imam Syafi'i. Dan setelah bertahun-tahun dia tinggal mak dia di Mekah, dia rindu nak tengok mak dia. Imam Syafi'i balik sekejap. Bila balik, mak dia tak nak buka pintu. Mak dia tanya, dah habis dah ambil ilmu Imam Malik? Belum lagi, balik sekejap. Dia kata jangan balik. Nampak? Dia nak anak dia alim. Ni ibu misali. Mak kita, ya Allah. Tu kata, sebab itulah kita kena banyak istighfar untuk nenek moyang, ayah kita, mak kita. Mungkin setengah daripada ibu bapa kita silap kerana tidak tarbiyah kita dengan ilmu-ilmu Islam, betul tak? Jadi dia mak kita, ayah kita, kita tolong ampun, minta ampun bagi mereka. Mungkin ada orang yang ibu bapa dia daripada kecil dia hasuh pergi ke ulama dan seumpamanya. Tapi kebanyakan ibu bapa dia lupa bab ni. Anak-anak dia balik kepada agama bukan dengan suruhan ibu bapa kadang-kadang, dengan hidayah daripada Allah. Ada berlaku pelik lagi, tak tahulah ibu misali ke apa, anak dia ni main motor mak lempik, dan pil kuda. Pil tu untuk kuda makan, tapi anak dia makan. Lepas tu dia kacing pelik. Pil kuda manusia makan. Balik rumah pukul 3 pagi, dak balik langsung, mak dia tak ada hak. Nak selamat, jangan berlanggar sudah. Jangan luka, jangan apa sudah. Tiba-tiba anak dia ni dapat hidayah. Bila dapat hidayah, anak dia mari belajar di surau, ikut ustaz. Bila ikut ustaz, anak dia sudah jadi pelik. Pelik lagu mana? Pelik di sisi mak dia. Kerana dulu main motor tak main dah. Dulu tak pernah pakai kopiah, beli kopiah, beli kitab, pergi masjid, pergi surau.
Jadi mak dia tengok pelik, takutnya tengok anak jadi gini, panggil imam dan bila solat hajat supaya anak dia ni sembuh. Ini akhir zaman, betul tak? Patutnya buat majlis kesyukuran lah. Pasal anak dia dulu tak kena tika semayang. Sejak ikut ustaz ni sudah semayang, suka pergi masjid. Jadi mak dia bimbang, takut jadi sesak. Jadi hak dulu naik kuda tak sesak, main pergi kuda. Bila ikut ustaz takut sesak. Jadi panggil imam dan bila untuk solat hajat, minta anak dia ni sembuh seperti sedia kala. Jadi imam dan Bilal ni pun bodoh juga ni, semayang juga. Patut tengok-tengoklah hajat. Nah, kalau budak tu dah macam mana masalah makcik ni? Anak makcik ni dulu duk main mutu sangat, dak alik ke rumah le ni duk main, duk ikut ustaz, duduk dengar, duk nadrah kitab, tolong gak solat hajat dia jadi molek. Jadi takut ni jadi ajaran sesat. Takkan kita nak semayang kalau gitu? Kita tukarlah niat, iaitu mintalah hidayah kepada mak dia pula. Nah, ini asyik orang suruh je. Budak tu dah jadi baik, dia solat hajat nak suruh jadi main mutu semula. Faham? Ini masalah. Ingat kalau kita jadi imam, jadi bila, jadi ahli jawatan kuasa masjid, Korea surah dan sebagainya, kalau orang panggil semayang hajat, jangan semua hajat. Nah, tengok hajat-hajat juga. Nah, hajat yang baik kita semayang. Hajat nak tak baik, nak balas benda haram, kita kona kot lain. Bukan dia tahu kita doa. Faham? Sungguh dia hajat dia nak balas. Hajat dia putus silaturahim. Hajat dia benda yang bercanggah dengan agama. Hajat dia nak buat benda maksiat. Adakah kita nak doa juga? Kita hadir tetap hadir. Tapi kita doa kot lain. Kona lah. Bukan dia faham sangat kita doa bahasa Arab kan. Nah, jangan ikut doa hajat-hajat yang tidak betul pada syarak. Jangan ikut sangat. Jadi sepatutnya seorang ibu bila anak dia sudah pergi masjid, sudah pergi surau, dia buat majlis kesyukuran. Yang dia gembira, tapi nak berduka cita dan sampai menangis-nangis mak dia. Kerana pelik anak dia sekarang sudah pergi masjid. Dia jadi anak dia takut jadi ayah ping. Jadi Imam Syafi'i mak dia hambak balik, jangan balik selagi belum habis belajar. Akhirnya Imam Syafi'i meneruskan pelajarannya, maka sampai jadi imam mujtahid mutlak yang menjadi rojokan seluruh alam ini. Berkata Imam Hanbali, ada suatu hadis, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan ada seorang Quraisy yang ilmunya memenuhi segenap pelosok bumi. Maka kata Imam Hanbali, aku rasa dalam hadis ini bermaksud dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kerana aku Imam Hanbali kata bukan Quraisy, bukan Tok Said. Imam Malik bukan keturunan Said. Imam Hanafi bukan Tok Said. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni hebat. Jenazahnya telah disemayangkan 80,000 orang. Nampak? 80,000. Nabi kata kalau 40 orang semayang jenazah, insya-Allah mustajab doa. Dah kalau 80,000, 80,000 orang rakyat biasa dan lebih daripada 1,000 orang wali. Wali-wali daripada Jordan, daripada Syria, daripada Mesir, daripada Arab pergi pada hari kematian Imam Syafi'i di Mesir untuk solat. Allah, doa para wali. Dan Imam Malik, tok guru dia, dan Imam Ahmad bin Hanbal, nama Ahmad tapi terkenal Hanbali, ayah dia. Imam Malik orang panggil batang tubuh, Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Syafi'i nama tok nyang, nama asal Muhammad bin Idris. Imam Ahmad bin Hanbal orang panggil nama ayah, nama Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Nampak? Imam Hanafi nama apa? Selalu tahu Abu
Hadiah tiket F1 se. Ni pakai serban Imam Hanafi. Jangan khabar orang lain. Nu pakai cermin mata. Nu'man bin Sabit nama dia, tapi orang panggil Imam Hanafi. Nampak? Tu sejarah dia. Kita tak ingat benda-benda gini tak? Tak, pasal kita bukan ahli agama. Kita ahli lara. Nampak tak? Kita, siapa pelakon Doremi? Saya. Boleh. Tu boleh tu. Nampak? Bukan salah hiburan, tapi hiburan telah pun menajiskan kita. Betul tak? Siapa kita dah ingat sejarah. Ada seorang tu dia hebat Dia kuliah, dia duduk depan, pakai kain atas kepala, bau serban besar. Dia tak suka kalau saya buat joke. Relax. Nampak mana warak dengan bagus dia. Bila kita tanya nama bonda anak Imam Rasulullah, yang laki-laki tu dia tak ada jawab. Nampak? Dia tak tahu nama anak Rasulullah. Ini kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak lihat saja keterampilan kita. Piyah lembek ni boleh beli, order dengan brosik. Faham? RM10 satu. Tak, jubah boleh beli. Nak hak murah 50. Nak mahal 100, hak mahal lagi pergi Mekah lah 300-400. Tu bagian keterampilan. Janggut boleh tering, boleh sipang. Betul tak? Nampak islamik sikit. Tapi ilmu ada tak? Tak ada. Kita nak ilmu, keterampilan kita comel dah. Kita pengisian pula. Biar anak Rasulullah kita kenal, isteri Rasulullah kita boleh jawab. Ni. Jadi kalau kita tak kenal dengan imam-imam, maka kita tidak meraihkan mereka. Kenapa kita tak kenal? Kerana kita telah dikonarkan oleh penjajah. Barat ni dia jajah habis. Yang dia serang dengan bom Palestin. Tembak dengan bom Hawk Weasel 150 mm, bom tembak 25 batu, bom meletup. Afghanistan tembak dengan helikopter NATO. Kita belah ni dia tak tembak dengan meriam. Dia tembak dengan sistem pendidikan. Sehingga kita tak kenal sejarah Rasulullah. Tak kenal siapa nama ibu bapa Nabi Yusuf alaihi salam. Tak erti. Kita diisi dengan benda lain. Kita lebih kenal Frank Swettenham, Mahatma Gandhi, www.bush.com. Betul tak? Tu kita kenal. Ini silap dah, kita telah ditembak oleh bom yang sangat berbahaya. Betul tak? Ini kita tak faham. Bila kita tak kenal sejarah kita sendiri, macam mana kita nak mempertahankan agama kita? Macam mana agama kita nak naik kembali? Pada zaman Sayyidina Umar boleh menakluk Andalus, Spanyol, Barcelona, Real Madrid. Faham? Kita tengok-tengok bola tu. Kelab Spanyol tu, Real Madrid malam ni lawan dengan Barcelona. Kita kena ingat negeri ni negeri Islam dulu. 800 tahun Islam menakluk Spanyol. Dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hati tauhid kepada Allah, dan zahir kita lengkap dengan persenjataan ekonomi dan seumpamanya. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali pula adalah murid Imam Syafi'i. 3 sekakal. Imam Hambali mengaji dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Nampak? Ni hebat apa dulu. Oleh kerana ikhlasnya mereka ni 1200 tahun dah 3 orang ulama ni meninggalkan kita, nama dia masih disebut. Betul tak? Kita dah mati lagi, orang tak sebut dah nama kita. Kalau kita mati kerah jeng. Nampak? Jadi kenapa mereka ini namanya tinggi di mata dunia? Kerana janji Rasulullah, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa merendah diri, Allah angkat nama dia. Mana ada jatuh 1200 tahun menjadi mayat.
nama tidak jatuh, disebut setiap hari di seluruh dunia. Waman takabbara wa Allah, siapa takabur, Allah letak hina di bawah. Dia tak mati lagi, orang kondeng dah. Dia tubik muka je, pirah orang kata. Faham? Jadi kita ambil sikap ulama dulu-dulu, tawaduk. Nampak? Tak rugi kalau kita tawaduk. Jangan sombong. Biar kita rasa aku seorang lah yang teruk sekali dalam masjid malam ni. Nah, hak tu Allah suka. Jangan kata aku hebat sekali, aku mari awal sekali, aku mari pukul 2 tadi orang tak ada seorang. Aku first bar. Bang, jangan main gitu. Iaitulah mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota, seperti mengucap 2 kalimah syahadah dan seperti mengiktikadkan dengan putuh. Putuh ni mana kemah keming, tak berganjak, bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan seperti mengerjakan semayang. Jadi imam di sisi 3 imam ini, iaitulah yang pertamanya mengucapkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Yang ketiganya mengerjakan dengan anggota. Contoh mudah, mengucap kalimah syahadah, hati yakin dengan kesemua rukun iman yang 6. Kemudian zahir kita pula mengerjakan yang disuruh. Inilah imam yang sebenarnya. Nampak? Sebab tu kalau kita nak balik asal makna imam, dia ada 2. Imam di sisi Allah, imam di sisi manusia. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, hati tidak percaya, maka dia Islam di sisi manusia. Kum kena langgar di lori minyak, mati tanang kubur Islam. Pasal dalam hatinya kita tak nampak. Dia panggil Islam sisi manusia, tapi akhirat dalam neraka, kerana dia tidak beriman dengan Allah. Faham? Orang yang beriman dengan Allah tapi tak mengucap 2 kalimah syahadah, kena langgar pula seorang lagi, tananglah kubur orang kafir. Kerana kita tak tahu dia sudah Islam, tapi sisi Allah dia telah beriman, syurga atau neraka. Ni yang kata, nampak orang yang sembahyang 5 waktu masuk neraka. Nah, orang sembah berhala minum arak daripada muda sampai ketua masuk syurga. Lagu mana pula gitu? Orang kafir berapa umur? 79 tahun. Faham? Daripada muda berzina, minum arak, orang kafir, berjudi, sembah berhala, makan babi, makan benda haram. Nah, bila umur dah 79 tahun, nah, dia yakinlah seperti mana hak dia dengar dalam televisyen ataupun daripada speaker masjid, orang duk mengajar bahawasanya Allah tu Tuhan yang sebenar dan Muhammad itu memang Rasulullah, dan dia percaya dah benda tu. Nah, dia pun start motosikal atau jalan kaki nak pergi jabat agama, nak pergi masjid, minta tu imam ajar kalimah syahadah. Nak tak dang sampai di masjid, kejut dengar kereta F1 kuat sangat, mati. Faham? Maka dia mati belum sempat syahadah, tananglah kubur orang kafir. Betul tak? Tapi hati dia telah yakin Allah Tuhan sebenar, Muhammad Rasulullah. Di mana? Syurga atau neraka? Tu kata. Orang semayang tapi semayang dia benci kepada hukum Allah. Di mana duduk? Orang semayang tapi menyebelahi orang yang melakukan kezaliman, dalam neraka. Dengan semayangnya dia pergi hajinya, dia berzakatnya, kalau musim gerbang dia naik atas lembu. Faham? Nak tunjuk dia masuknya gerbang, naik lembu tu. Nak, tapi dia suka memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kezaliman, dia dalam neraka. Bukan kita kata, Quran kata. Quran kata mana? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu hati cenderung menyebelahi orang melakukan kezaliman. Jawabnya fatamassakumun nar. Allah yang khabar, Allah juga yang jawab. Nanti kamu masuk neraka. Batulah. Semayang masuk neraka. Fawailul lil musallin. Maka neraka bagi orang yang semayang. Ada tak ayat tu? Ada orang semayang masuk neraka. Nah, semayang kerana orang lain, bukan kerana Allah. Dia tak benar semayang laki bini,
Anak-anak tengok, ayahku berat nanang tengok, dah aje mayang. Tiba-tiba petang tu semayang. Mana mak semayang pula? Tanya abang ni. Tu pok dara ada mari. Pok dara mari, dia mari tidur situ. Pok dara duduk jauh, dah tua dah, nak mari tengok F1, tidur sini. Jadi pok dara ni orang semayang dah. Ayah dia pun dah ra'i, semayang lah. Semayang tu tidak diterima oleh Allah. Faham? Jadi yang pertama syahadah. Orang kafir kena ada asyhadu. Asyhadu. Kita Islam dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang menghimpunkan segala-galanya pada alam ini dalam satu kalimah, iaitu la ilaha illallah. Daripada mana datang agama? Agama kita dua, Quran dengan hadis. Quran hadis mari daripada mana? Seorang saja, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Tak ada satu ayat pun yang datang daripada sahabat, miss daripada Nabi. Semua Quran daripada Nabi. Hadis semua daripada Nabi. Hadis dan Quran inilah agama, syarak orang panggil. Maka datang daripada seorang Rasulullah. Dialah khatamul anbiya, maka namanya diabadikan dalam dua kalimah syahadah. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Nampak? Jangan main-main. Dia tanya, ustaz ada tak wirid-wirid hak tu sikit bagi saya? Ada orang minta wirid, minta zikir. Saya bagi ya. Disuruh tulis, saya tulis. Tulis, dia lipat. Dia balik kadang dia mesej balik. Dia kata hak lain hak panjang-panjang ada. Dia tak puas hati, saya wi pendek. Saya tulis itu la ilaha illallah. Dia tak puas hati lagi. Kata Rasulullah sallam, afdalu ma qultu wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Kalimah yang terbaik yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut la ilaha illallah. Maka kata Imam Nawawi dan imam-imam yang lain, la ilaha illallah zikir yang paling tinggi martabatnya. Kita beri dah ke dia, dia tak ambuh. Dia nak hak lain, nak hak pelik sikit bunyi. Guru yaya, nak bunyi gitu. Faham? Ni kata bagi match sedih dah, dia nak kacir kau. Nak buat guana ke dia. Sebab tu kita kadang-kadang tidak ikhlas. Bukan kita nak dekatkan diri pada Allah, nak dekatkan diri pada pujian manusia. Bagi wirid la ilaha illallah tak ambuh. Padahal wirid para nabi hak tinggi sekali makam. Faham? Tak ambuh. Dia nak hak orang dengar best. Orang tengok kelas dia ni wirid lek je bunyi, ni baru kelas. Tu kata jaga-jaga benda ni. Syaitan dia bukan cak ayam. Dia memang hebat, dia cocoh kita. Kalau hak dak semayang, dia kata jangan semayang. Dak semayang kawan tu. Kalau hak semayang, dia cocoh kok lain pula. Dia suruh kita riak dan sebagainya. Tok bila dah tengok orang belakang 3 orang je jemaah, qomat pun slow ya. Allahu akbar. La ilaha illallah. 3 orang belakang. Dah sampai 6 buah bah. Satu buah bah 60 orang. Penuh satu masjid. Baru masuk. Tu imam nak baca kuliah dah. Tapi dah tadi ramai sangat. 3 orang aku baca kuliah. Ni ramai belakang ni bergegar masjid ni. Menjadi makmum. Daripada tadi dah nak kuliah. Ramai punya pasal jemaah. Innamal mu'minu. Tarik. Setan kata tarik belakang ramai. Bukan imam masjid ni, masjid lain lah. Masjid di Eskimo tu. Ini mainan syaitan, senang kan? Dia jolok kita barang habis masuk dalam pukak dia. Kita nyanda di masjid petang mayang asar. Relax dah, habis doa apa semua, relax lah. Sebang-sebang pun cabut dah, buat tapal dah bau. Cuma nengung gitu lah, bila nak bining. Dah ramai pula orang masuk, baru nak semayang. Dia tengok orang ramai mari belakang, dia buat kubik tasbih.
Subhanallah, 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 subhanallah. Syaitan kata berapa. Orang aku tak ditipu oleh syaitan dulu, kini dan selamanya. Jaga-jaga, jaga-jaga. Batu ingat kita ni lemah, perlu sama pertolongan Allah. Nak tidur malam, istighfar banyak-banyak. Salah silap kita bukan curi, bukan merokok, menyamum, zina. Salah silap kita semayang kita, zikir kita, doa kita banyak salah, banyak riak, banyak ujub, banyak takabur dan sebagainya. Kita takut Allah seksa orang yang semayang menunjuk-nunjuk lebih teruk daripada seksa orang yang berzina dengan pelacur. Kerana hadis Bukhari yang artinya bersabda Nabi SAW, adakah mengetahui kamu apa iman dengan Allah ketunggalannya, sembah mereka itu Allah Ta'ala dan seluruhnya, you yang lebih mengetahui. Sabda ia Nabi bersaksi bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kerana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, artinya dan tiada ada Allah Ta'ala itu menghendaki akan mensia-siakan akan semayang kamu, menghadap ke Baitul Maqdis, bahkan memberi bersih, memberi pahala ia akan kamu atasnya atas semayang. Kerana sebab turun ayat ini bertanya daripada mereka itu yang mati sebelum dipalingkan kepada Kaabah. Jadi sebab tu kita berusahalah untuk dapat jadi baik dalam kehidupan kita. Dunia kita ni kita upgrade. Dulu mula-mula masa kerja beli motor buruk, tak ada PT lagi, dapat jawatan sebagai office boy, pinjam PT pok saudara, beli Honda Cup buruk, starter ikat dengan getah, kalau tidak dak naik balik buah getah RM850, raga ambil balik, kalau dengan raga RM1,500. Pasal sayang nak raga tu. RM800, 2 tahun bekerja. Sekarang sudah pakai kancil. Apa? Untuk baik kehidupan. Betul tak? 3 tahun dah bekerja. Viva. Dia semakin baik. Halal ke haram buat gitu? Halal pada syarak, tak ada masalah. Dalam kehidupan lebih baik. Kehidupan biar lebih baik. Kerana dalam suatu hadis Nabi SAW menggalakkan orang-orang kaya menderma. Jadi kaya ni tidak dilarang. Nabi galakkan orang kaya-kaya menderma. Nabi tak kata orang kaya sombong, orang kaya masuk neraka. Tak ada. Nabi kata gitu. Orang kaya derma. Jadi orang miskin kalangan sahabat, ya Rasulullah, orang kaya boleh menderma, untunglah mereka dah kahwin, nak bagi apa, piti nak makan pun tak ada, agak waisang. Maka Nabi kata, kamu ada lidah, sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kamu masih boleh berzikir, maka zikir kamu orang miskin setimbang dengan pahala orang kaya yang menderma. Maka akhirnya sekarang sudah jadi kerani. Lama mana kerja? 28 tahun kerja. Umur berapa dah? 56 tahun dah. Tahun depan pencen. Buat balik petang tadi. Wajah. Faham? Apa? Hidupnya semakin baik, semakin baik. Maka agama kita biar naik pula. Agama kita biar upgrade. Horsepower tu biar kau tambah. Ni dulu kita tak bangun tahajud. Bila? Tahun 2000. 12 tahun lepas tak bangun tahajud. 2012 tak bangun juga. Mana dak upgrade gitu. Masih komputer Celeron 1 semua. Faham? Orang Windows 8 dah pakai hari ni. Kenapa dalam bab dunia kita semakin canggih? Semakin kuat. Dalam bab agama kita sama tula. Masa kita umur 15 tahun kita tak boleh menterjemahkan doa iftitah sampai habis dalam bahasa Melayu. Sekarang umur kita sudah 45, tak boleh terjemah lagi. Mana kita tidak majukan agama kita. Berusahalah untuk perkara baik. Allah beri segala peralatan. Mata boleh tengok Quran, boleh tengok jalan ke masjid, beri kaki berjalan berdakwah.
pergi ajak orang ke masjid, kaki juga boleh pergi perang sabir, pergi Mekah, tangan boleh menderma tolong orang, maka gunakanlah. Jadi mula-mulanya setelah berhadap umat Islam di zaman Nabi SAW ke Baitul Maqdis dalam semayang, setelah beberapa lama turunlah ayat supaya paling semula kiblat ke arah Kaabah, daripada menghadap Baitul Maqdis di Palestin menghadap Kaabah pula. Sampai sekarang tak semayang menghadap Kaabah, menghadap pasti lebih kurang 16 bulan, lebih kurang 16 bulan untuk menarik umat Bani Israel masuk Islam. Tapi tak jadi apa juga, tetap lawan Islam. Maka Allah balikkan kepada apa yang Rasulullah suka, iaitulah Mekah. Jadi balik pula menghadap Mekah. Maka bertanya beberapa orang sahabat, ya Rasulullah, dah yang mana-mana anak beranak kita hak mati dah masa duk menghadap Baitul Maqdis semayang, gua nak kira tak dah nak menghadap ke Mekah mati dah, dia takut masuk neraka ataupun tidak diterima Allah. Maka turun ayat ni, wa ma kana Allah liyudi'a imanakum, Allah tidak akan sia-siakan sekali-kali iman kamu. Umat Islam menghadap Baitul Maqdis bukan Abu Lahab suruh, Allah yang suruh. Menghadap Mekah balik, Allah juga yang suruh. Siapa ikut Allah, selamat sampai bila-bila. Sebab tu jangan bimbang kita. Tak usah duduk balah lah, duduk berebut pahala banyak, hak ni sikit, hak ni banyak. Semua pahala banyak belaka. Yang sikit adalah ringgit, duit, emas, hak harta dunia. Hak tu sikit. Dia duduk balah, mana pahala banyak, saya nak hak pahala banyak sekali. Tok Imam kata buatlah mana-mana boleh pahala belaka. Tak, saya nak juga, saya nak tahu mana banyak pahala. Aduh, kau ketumbuk sutir tak muka. Sekarang ni mu nak pahala, nak beramal ke tak? Nak beramal. Nak beramal tak usah bimbang. Segala amal kamu Allah bayar. Pahala yang paling sikit tiada tandingan dunia ni. Dah susah dia. Allah tak bayar macam kerajaan dunia bayar. Kerajaan dunia bayar sikit. Faham? Kerja sehari, kalau khani berapa sehari gaji? Boleh tak 15,000 sehari? Tak boleh. Masuk pukul 8 pagi, balik pukul 6 petang, 800 siapa sehari? Tak siapa. 180 tak siapa juga. Boleh 30 riyal. Betul tak? 30 riyal boleh. Allah tak akan bayar 30 riyal. Orang yang paling sedikit sekali pahala dalam semua yang masuk syurga, dialah yang paling sedikit. Sebut dalam hadis, Allah beri dia tanah daripada Syria sampai ke Yaman, istana daripada Mah, dan 70 orang anak dara sebagai isteri. Ada kerajaan dunia boleh bayar gitu? Gaji yang paling kecil sekali siapa dalam negeri Malaysia? Dia tahu Malaysia orang komang sekali jaga. Berapa jaga? Jaga kita bayar sebulan dalam 9 bilion. Oh, ada boleh buat gitu? Tak mampu buat. Faham tak? Tapi ni tanah daripada Yaman sampai ke Syria, bayang berapa harga, ratus ribu bilion tanah. Di Saudi saja tanah tu harga bilion-bilion. Satu lot 500 juta. Di Saudi tanah dekat bandar, satu lot 500 juta. Dia tak beli selot, dengar 500 juta, anak nak 8 lot. Ni orang Saudi Tuhan waktu beg minyak. Tahu tak? Kaya dia. Dah kalau dari Yaman sampai Syria, ini orang yang dia merasakan dia yang paling kaya di dalam syurga. Sedangkan hadis menceritakan dia yang paling sedikit Tuhan beri. Nampak? Iaitu tanah daripada Yaman sampai Syria. Dan istana daripada Mah, isteri 70 orang. Umur berapa? 17.5. Tengok bayaran Allah. Tu baru mak rempik hak masuk syurga, hak pahala sikit. Dah kalau Tok Imam dari pagi sampai malam bawa orang semayang, takkan 70 isteri.
Kurang-kurang 35,000 orang. Tak? Jadi tak usah bimbang dah. Hak ni proses sunat, hak ni baca Quran, hak ni selawat. Masing-masing Tuhan bayar mahal belaka. Tak usah susah. Faham? Tak usah duduk berdeki. Amal kita. Kita nak buat semua tak larat kita. Sebab tu ada orang ni kuat proses sunat. Nak? Tapi Quran kurang baca. Orang ni banyak baca Quran tapi kurang berselawat. Orang ni banyak selawat, kurang berzikir. Orang ni banyak zikir, kurang bangun malam. Orang ni bangun malam, kurang tengok apa benda ni solat apa benda ni puasa sunat. Masing-masing lah. Nah, sebutlah sekadar yang kita mampu. Tapi ingat, subhanallah tamla'u mizan. Nabi kata kalau sebut sekali subhanallah, pahala dia sepenuh timbangan. Timbangan pahala ni dia mahal pada mah. Mah ni berapa sekilo? Wow. Berapa sekilo mah? Mau? 1 gram sah. 1 gram. Dah 1 kilo berapa? 170,000. Rajin beli sekilo. Mau dengar orang cerita? Sekilo 170,000 lah ni. Nampak? Kita ambil sekilo letak memang penuh timbangan, tapi 170,000. Tapi timbangan akhirat kalau penuh timbangan, Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Ambil satu pahala letak penuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, lebih mahal daripada dunia dan galian yang ada dalam dunia. Dalam dunia bukan sekilo emas apa. Nampak satu bumi dengan emas ada, platinum ada, beliang ada, jik ada, berliang ada. Nak banyak benda ada. Dengan 2 rakaat subuh. Raka'atani minas subhi khairum minad dunya wa ma biha. 2 rakaat mu solat sunat subuh, bukan fardu subuh. Sunat subuh. Allah bayar lebih mahal daripada dunia dan galian yang ada dalam bumi. Dalam bumi kita banyak mah. Banyak mah. Dah mana orang nak cari lagi? Dalam tuang buh. Kalau hari-hari keluar mah, habislah mah. Nak? Lepas tu kalau kita gali dalam tanah, nak buat rumah, gali tiang, jumpa mah. Boleh ke kita? Boleh tak? Dah, bahan galian. Boleh ke kita ke boleh ke kerajaan? Dia ada undang-undang pula. Undang-undang galian katakan 8 kaki ke bawah hak kerajaan, 8 kaki ke atas hak kita. Jadi kalau kita kabur, kalau kita gali tu 9 kaki, kita nak kabur 9 ke nak kabur 7 je? Betul tak? Tu pandai-pandai sendirilah. Takkan nak bisimbang oh. Dah gali-gali jumpa mah. Ingat tu kalau gali jumpa mah diam. Kabur kita seorang tu. Bagi 2. Mu hak peri pun sayang juga. Baik. Dah kira lah mah berlari-lari pun 2 rakaat subuh je. Mahal lagi. Kadang-kadang Nabi bandingkan dengan unta merah. Unta merah banyak dalam hadis Nabi banding, satu amalan lebih mahal pada unta merah. Ada orang tidak faham apa Nabi guna unta merah. Benda maksud unta merah. Rasulullah hidup zaman tu kenderaannya binatang. Yang kaumang sekali hemar. Kalau sekarang kapcai. Honda Cup. Hemar slow naik. Nampak? Nak balik berhenti beraknya. Kita duduk satu. Nak pergi pasar 1 kilo, nak balik setengah jam tak apa lagi. Kerja. Sekarang Honda Cup. Kalau laju sikit baral. Baral ni kuda padi. Laju lagi kuda. Yang paling mewah di zaman tu unta. Mahal. Tapi unta yang kelas sekali unta merah. Pasal apa dia panggil unta merah? Bulu warna merah. Kalau kita tengok unta koko bulu tak? Coklat tak? Unta bulu merah tak ramai yang orang bela. Dia hak kelas 1. Harganya mahal, rupanya lawa dan tahan lasak.
Dan kalau siapa ada, menjadi status dia orang kaya. Kalau ni kau Ferrari. Faham? Biar tak boleh naik pun, rotek mampu, tapi ada dalam garaj. Faham tak? Bila orang tengok, oh kelas boh, dah lawang. Aku dah lawang. Walaupun kacil dia tu boleh naik, orang tak andang. Boleh pergi ni berjasa nak balik Kota Baru sampai kacil. Nak ni baru balik Kota Baru ni kacil ni, esok nak pergi Segamak pula, dia ambil padi 2 guni bola kacil, sangat gitu balik. Orang tak pandang juga walaupun hidup. Tapi rumah sebelah ni Ferrari mampu, rotek 3 tahun tak sambung. Orang hormat juga pasal warna merah tu lah. Ya, menyentuh kalbu. Faham? Maka unta merah maknanya sekarang kenderaan yang paling mahal tu Ferrari, Lamborghini. Nak tu mahal-mahal. Bugatti, Bardagong. Faham? Dah kira lah. Hebat lagi orang yang semayang 2 rakaat subuh, dia lebih dapat daripada Ferrari. Betul tak? Tapi kita tak rasa bangga. Kita rasa hina mayang rakaat. Tak rot cerita main. Padahal Nabi beri Ferrari ke dia. Bila? Dia akhirat lagi. Nampak? Waktu ma'indan nas, apa yang ada di sisi manusia, nak semuanya yang padu akan rosak binasa, akan hilang. Apa yang Allah taruhkan untuk kita, hak ni lah yang akan kekal. Batu banyaklah bersedekah. Sekarang kita masih hidup tak? Tok nenek kita mati dah dalam kubur, dah lewat benda dah. Al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawis. Orang yang mati mayat di dalam kubur sama seperti orang yang sedang lemas di dalam laut. Yantaziru da'wata ahlilah, menunggu-nunggu doa daripada anak-anaknya yang masih hidup. Mayat dalam kubur. Batu kita pergi kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi kata Allah kembalikan roh, dia dapat jawab salam. Waalaikumsalam, dia jawab. Faham? Seronoknya kalau orang mari kubur, belum baca doa lagi, baru beri salam. Kerana salam juga adalah doa. Nampak? Lapah dengan isim, tapi maksudnya adalah fi'il, iaitu doa. Faham? Dia mak kita, tok kita hak mati dah, dia boleh tak baca Quran? Tak boleh, dia mati dah. Dia nak puasa boleh tak? Tak boleh. Dia nak derma? Tak boleh. Nak mari masjid dengar malam ni? Tak boleh. Hak ni ayat wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidak ada lagi bagi manusia itu melainkan apa yang dia telah usahakan. Yang ni bila dia mati, dia tak boleh berusaha. Tapi kalau kita doakan bagi dia, boleh tak? Boleh. Nampak? Maka kita ni ada modal yang paling berharga, yang orang mati semua tak ada dah modal ni, iaitu kita masih ada nyawa. Bila kita ada nyawa, kita nak sebut subhanallah, boleh tak? Boleh. Alhamdulillah, boleh. Maka ambillah peluang hidup sebelum datang mati bagi kita. Nampak? Mati Nabi kata dalam hadis yang kita dengar, ibtanim khamsan, ujung dia, nampak? Hayataka qabla mauti, masih hidup sebelum mati. Raja yang paling hebat, Raja Mesir, Raja India, Maharaja tu, Raja Mongku, Raja Kemboja, Raja Jepun, nak mati belakang dah. Dah mana hebat dengan kita hak tidak raja. Hebat kita lagi, walaupun kita tidak raja, kita masih hidup. Nak bertaubat boleh, nak sedekah boleh, nak derma boleh. Jadi biarlah ada 3 perkara ni. Jadi apabila Allah telah hadapkan kita umat Islam balik kepada Mekah, tidak akan sia-sia keimanan kamu. Tak usah susah lah. Agama Islam agama yang cukup sporting. Sporting mana? Cukup serasi dengan manusia. Kita tak larat nak semayang diri, semayang duduk. Semayang sunat boleh tak? Semayang duduk boleh, walaupun kita larat berdiri. Semayang sunat boleh, semayang duduk. Semayang tarawih tak? Nak semayang duduk satu masjid boleh. Try buat sekali tahun ni masjid ni. Boleh tak? Boleh, tak haram. Cuma ajrul qa'im nisfu ajril qa'im atau kama qala. Pahala orang semayang duduk separuh pahala berdiri. Kalau kita mampu solat sunat. Solat wajib tak boleh duduk setelah tak larat berdiri.
Tapi solat sunat boleh pilih. Nampak? Jadi tahun ni kita teras sekali masjid ni, masjid kuarter KLIA, terawih sambil duduk. Nampak tak? Jadi kalau sama-sama kita buat berdiri boleh RM100. Tahun ni panjang umur dapat RM50. Betul tak? Pasal Nabi kata dapat separuh. Tapi RM50 mana lebih baik daripada tak dapat 1 sen. Nampak tak? Baik tak? Ada tak pahala? Ni dak kata dak semayang tarawih boh. Kita tak boleh semayang tarawih, kita kerja malam jual sate. Faham? Dah pukul apa api sate? Pukul 11 boh, sipang kuah sate, taruh lidi sate pukul 12. Sampai rumah orang dah keluar dah masjid, pukul 10 orang siap. Balik rumah boleh semayang tarawih. Oh, boleh ke semayang tarawih di rumah? Tu kata bodoh. Mengaji nah, bukan wajib semayang di masjid. Di mana-mana boleh, atas bukit boleh, dalam hutan boleh semayang tarawih, dalam laut boleh pakai oksigen. Dah mau balik mujiah sate habis pukul 12, mau balik rumah semayang. Oh, tak larat boh. Kalau boleh pun tak larat, pasal jual sate maklum pukul 5 petang berdiri kipas sate. Muka macam merah kena api pas sate. Nak? Tak larat semayang duduk. Betul tak? Ni semayang duduk. Tak mau buat 20 Jumhur Ulama, buatlah 8 rakaat. Semayang sambil duduk, dah letih sangat. Duduk pun tak larat apa? Tak larat duduk terlentang. Nabi kata wa ala junubikum, dan kamu boleh duduk berbaring semayang. Nak? Tak larat nak duduk, semayang baring. Baring pun tak larat kau. Baring pun tak larat, mu ambil poin 38, Smith and Wesson, letak atas kepala tembok. Apa benda ni? Jual sate larat, makan larat, pitih nok, semayang terletang pun tak boleh juga. Nak? Itu Piramli kata kecil-kecil tak mau mampus. Masalah bukan pasal agama Islam ni dah cukup rengang dah. Nak? Mayang tak boleh berdiri, mayang duduk, mayang sunat. Kalau nak mayang berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Mayang terletang dak. Yang sebenarnya malas. Nampak? Kita muhasabah sendirilah, kita hamba Allah atau hamba piti, hamba duit. Nah, kita tanya diri masing-masing tu, kalau hak jabat aku duk kerja esok tu, lusa ni Senin ni buka jabat dia, aku pergi jabat tu kerana piti ke kerana akhirat? Jawab akhirat ke piti? Piti, tak usah nak buat lebar lah. Faham? Tak usah berlakon lah. Ni bukan RTM. Ni masjid. Nampak? Kerana piti. Dalilnya kalau free kita masuk jabat. Tak usah kata free, bayar mahal, tapi bayar di akhirat kita tak kerja dah. Bos kata tak apa, awak nak kerja dengan syarikat saya, awak kerja dulu mana? Oh, saya kerja di PJ dulu. Tak apa, awak kerja sini pula, KLIA. Saya bayar awak 2 kali ganda. Dulu gaji apa? Dulu 1,500. Saya beri 3,000. Beres pun 3,000 pun. Tapi bayar pada Masya. Dia nak kerja tak? Tak. Mampu tak pergi. Faham? Turun dari pejabat kata, mana boleh kerja? Gila punya tokek. Gila dia kata. Faham tak? Pasal apa? Bayar pada Masya, siapa nak kerja? Sekarang ni yang kita berpeluh-peluh ni nak keluar pagi balik malam, keluar malam balik pagi, keluar tengah malam balik tengah hari, keluar tengah hari tak balik-balik. Pasal saat ni ya, ketah tu. Kalau pahala tak ada. Tak percaya pergi tengok di tepi-tepi dinding orang duk tengok duk tembok poster malam-malam tu kan. Siang je baca pagi-pagi, kerja kosong ada? Banyak kat dinding-dinding. Atas tulis dilarang tampal. Bawah banyak. Jawatan kosong kerani gini 5,500. Jawatan kosong operator kilang 800. Nampak? Ni pilot, driver bank 1,300. Ni driver kapal terbang 14,000. Orang pun tengok minat. Orang minat hak nombor ribu-ribu tu. Betul tak? Orang tak minat jawatan tu, gaji tu. Kalau jawatan tak minat, dah percaya pergi tepek malam ni. Kerani kilang, nampak? Tiada gaji tapi pahala. Pramugari, nampak? Pahala juga 15 padilah. Tak ada orang nak kerja. Jadi kita telah bertungkul
keringat, mencari duit, memperhambakan diri pada duit, berhentilah, bukan berhenti kerja, kerja teruslah, tapi berhentilah hati kita hadap menjadi hamba duit, kita jadi hamba Allah pula. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan telah pun menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam. Kita ada sejam, boleh? Sejam lagi boleh? Jadi jangan balik ya. Jangan. 2 jam malam ni macam biasa.